segera menuju bak belalang. Dalam sebuah kampung ada seorang lelaki miskin. Orang kampung menggelarkannya bak belalang. Anaknya pula diberikan nama Belalang. Bak belalang seorang yang malas bekerja. Namun muncullah anaknya itu rajin bekerja. Kalau tidak, tentu bak belalang akan kelaparan. Belalang rajin menolong orang kampung. Kasihan pada belalang, kecil-kecil sudah harus bekerja. Mereka selalu memberi upah kepada belalang. Pada suatu hari, belalang ternampak dua orang pencuri. Mereka menyembunyikan 3 ekor lembu di dalam hutan. Belalang segera pulang dan memberitahu hal itu kepada bapanya. Tetapi bapanya berdiam diri sahaja. Pada sebelah malamnya, Datuk Penghulu dan orang kampung datang ke rumah Pak Belalang. Mereka bertanya kepada belalang sekiranya dia ada ternampak lembu-lembu itu. Belalang hanya menggelengkan kepalanya. Dia mencadangkan Datuk Penghulu dan orang kampung pergi berjumpa Pak Belalang kerana Pak Belalang pandai menujum. Mahu tidak mahu, terpaksalah Pak Belalang berpura-pura pandai menujum. Selepas itu, dia menyuruh Datuk Penghulu dan orang kampung pergi mencari lembu-lembu itu di dalam hutan. Datuk Penghulu dan orang kampung segera pergi ke hutan. Mereka berjaya menemui lembu-lembu itu semula. Mereka sangat kagum dengan kebolehan Pak Belalang. Beberapa bulan kemudian, datang seorang saudagar ke negeri itu. Dia pergi menghadap raja di istana. Dia ingin mengadakan pertandingan teka-teki. Raja bersetuju dengan cadangan itu. Raja menitahkan Datuk Penghulu mencari orang yang pandai menjawab teka-teki. Tanpa melengahkan masa, Datuk Penghulu membawa Pak Belalang ke istana. Raja akan memberikan hadiah sekiranya Pak Belalang berjaya menjawab teka-teki esok. Pak Belalang hanya berdiam diri. Dia sangat takut. Pasti dia akan dihukum sekiranya rahsia itu terbongkar. Pak Belalang pulang dengan perasaan sedih. Melihat keadaan bapanya itu, Belalang memikirkan satu cara untuk menyelamatkan Pak Belalang. Tiba-tiba, dia mendapat satu idea. Pada malam itu, dia pergi ke kapal saudagar. Dia berjaya mengintip perbualan saudagar dan pembantunya. Belalang pulang dengan senang hati. Dia memberitahu Pak Belalang mengenai hal itu. Apalagi gembiralah hati Pak Belalang. Keesokan harinya, Pak Belalang dan anaknya pergi ke istana raja. Rakyat jelata turut datang. Mereka ingin menyaksikan pertandingan teka-teki itu. Lihat kayu dalam air ini. Yang manakah hujungnya dan manakah pangkalnya? Tanya saudagar. Yang tenggelam itu ialah pangkalnya kerana lebih berat. Yang timbul itu pula ialah hujungnya kerana lebih ringan.
Lihat kedua-dua ekor itik dalam air ini. Kedua-duanya kelihatan sama sahaja. Yang manakah itik jantan dan manakah itik betina? Tanya saudagar lagi. Itik jantan akan mengejar itik betina. Oleh yang demikian, itik di belakang itu adalah itik jantan. Itik di hadapan itu pula adalah itik betina. Betul jawapan itu, kata saudagar. Dia tidak menyangka Pak Belalang sungguh pintar. Dia sudah kalah dalam pertandingan itu. Tiba-tiba, seekor serangga terbang dan hinggap di bawah saudagar. Saudagar segera menangkap dan menyuruh Pak Belalang meneka apakah serangga dalam genggaman tangannya itu. Pak Belalang tidak tahu hendak menjawab. Mukanya kemerah-merahan menahan malu. Pak Belalang mengeluh panjang sambil menyebut nama anaknya. Terkejutlah saudagar. Serangga dalam genggaman tangannya itu benar-benar seekor belalang. Dia berasa sangat marah lalu meninggalkan istana. Pak Belalang tidak menyangka kata-katanya tadi adalah jawapan. Raja memuji-muji Pak Belalang dan memberikan hadiah mahal-mahal kepada Pak Belalang. Semenjak hari itu, Pak Belalang dan anaknya hidup kaya. Ya kawan-kawan, begitulah ceritanya. Terdapat berbagai pengajaran dan nilai murni yang kita perolehi dalam cerita ini. Antaranya, akal yang bijaksana akan memberikan manfaat yang sangat besar dalam hidup kita. Itulah sebabnya kita harus gigih dan tekun menimba ilmu supaya menjadi orang yang berguna. Sekian, terima kasih.